Muka surat 72. Bab bayan al-mufadil bil ma'asi wa nafyihi 'anil mutalabbis bil ma'siyah ala iradati nafyi kamali. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. التوبة معروضة بعد. باب بيان خصال المنافق. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Di bawah bab yang pertama yang kita baca tadi, hadis 46, hanya ada satu hadis sahaja di bawah bab itu. Di bawah bab seterusnya ada dua hadis, hadis 47 dan 48. Sekarang kita kembali semula ke tajuk untuk hadis 46, iaitu bab tentang berkurangnya iman dengan sebab maksiat dan penafian iman daripada orang yang melakukan maksiat dengan arti menafikan kesempurnaan imannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang penzina ketika ia berzina. Tidak sempurna iman seorang pencuri ketika ia mencuri. Dan tidak sempurna pula iman seorang pemabuk ketika ia minum arak. Bagaimanapun pintu taubat sentiasa terbuka sesudah itu. Setengah-setengah orang terjemah begini, boleh juga. Tidak berzina seseorang yang berzina ketika ia berzina itu dia seorang mukmin. Begitu. Tapi agak canggung sikit kan, terikat dengan Arab dia tu. Jadi kita terjemah adalah mengambil kira mafhumnya. Bab menerangkan sifat-sifat orang munafik. Abdullah bin Amr meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 sifat bila terdapat pada seseorang maka dia adalah munafik tulen. Sesiapa yang ada padanya satu saja daripada sifat-sifat itu, berarti ada padanya satu saja sifat nifaq, sehingga ia meninggalkannya. 1, apabila bercakap dia berdusta. 2, apabila bersumpah setia dia berkhianat. 3, apabila berjanji dia mungkir. Dan 4, apabila bermusuhan
dia melampau. Hadis yang ke-48, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. 1, apabila bercakap dia berdusta. 2, apabila berjanji dia mungkir. Dan 3, apabila dipercayai ia berkhianat. Itulah terjemahan hadis-hadis di bawah 2 bab yang kita baca tadi. Kita kembali sekali lagi ke tajuk untuk hadis ke-46, iaitu babu bayani nuqsanil iman bil ma'asi wa nafyihi 'anil mutalabbis bil ma'siyah ala iradati nafyi kamalihi. Bab tentang berkurangnya iman, maksudnya seseorang, iman seseorang boleh jadi kurang dengan sebab maksiat, yakni yang dilakukannya. Ini babnya. Seperti mana kita sedia maklum bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Jadi melalui bab ini dinyatakan bahawa iman itu boleh berkurang dengan sebab seseorang melakukan maksiat. Apa-apa maksiat, iman dia jadi kurang. Mengikut kebanyakan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau jumhur dari kalangan mereka, iaitu iman itu boleh bertambah dan berkurang. Ada ketikanya dia bertambah, naik, naik. Ada ketikanya dia turun, yakni ada pasang surutnya. Apabila seseorang melakukan ketaatan atau ibadat, dia iman tu jadi naik, meningkat atau bertambah. Dalam bahasa yang lain disebutkan bertambah, yazidu. Berkurang, yang qusu. Al-iman yazidu wa yang qusu. Iman itu boleh bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan ketaatan. Apabila seseorang melakukan ketaatan, apa sajalah, apa saja ketaatan, sama ada dengan beribadat atau melakukan sesuatu kebajikan, buat kebajikan, iman dia jadi bertambah, iman dia jadi pasang, naik. Dan apabila ia melakukan dosa-dosa, maksiat, yakni apa-apa yang dilarang oleh Allah, iman dia jadi turun, jadi berkurang. Itulah yang nak diceritakan di sini. Dan penafian iman daripada orang yang melakukan maksiat. Penafian iman, tidak beriman. Ada sebutkan tidak beriman dalam hadis. Tidak beriman seseorang daripada kamu kalau begini. Itu makna penafian, tidak beriman. Macam di sini, tidak, seorang yang penzina itu ketika ia berzina tidak mukmin. Tidak mukmin. Itu nafil itu. Penafian iman daripada seseorang yang melakukan maksiat. Dengan arti menafikan kesempurnaan imannya. Jangan kita ingat penafian di situ dengan arti menafikan langsung, terus. Langsung tak ada imannya. Artinya dia jadi kafir. Bukan begitu. Penafian iman dalam hadis-hadis disebut tidak beriman seseorang daripada kamu, atau dalam hadis ini seseorang yang berzina, ketika ia berzina itu ia tidak mukmin. Tidak tu, penafian itu. Berarti menafikan kesempurnaan iman. Bukan menafikan
iman itu secara total. Tidak. Dengan arti iman itu langsung tak ada, terbang iman, tak ada daripada dia. Bukan begitu. Ini adalah berdasarkan tafsiran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu saya terjemah, tidak sempurna iman, tidak sempurna. Yang dinafikan sempurna itu. Bukan yang dinafikan ialah iman. Semua sekali langsung dah tak ada iman. Kalau macam tu bukan fahaman Ahlus Sunnah. Ada juga orang yang faham gitu. Ada juga. Dan dia dakwah Islam juga. Ada. Tapi itu terpesonglah. Fahaman yang terpesong daripada yang benar. Yang benarnya penafian di dalam hadis-hadis umpama ini berarti menafikan kesempurnaan iman. Jangan kita kata iman tak ada langsung. Kalau macam tu jadi Khawarij atau sesetengah Mu'tazilah. Mereka pun pegang dengan hadis juga, tapi dengan tafsirannya sendiri. Jadi masalahnya puak-puak ni, kenapa dia jadi terpesong tu? Pasal tafsiran dia tu tidak seperti tafsiran sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu ya. Dia fikir dengan cara dia tengok zahir dan nafi iman tak ada lah. Jadi kalau tak ada iman tu, apa yang ada? Kafir lah. Dan tidak beriman, kafir. Iman lawannya kufur. Bila tak ada iman, adanya kufur, kafir lah. Jadi mereka pun buat kesimpulan, setiap orang yang melakukan dosa besar, dalam hadis ni disebut ni, berzina, minum arak dan lain-lain lagi, semua dosa besar. Nabi nafikan iman daripada dia. Seseolahnya Nabi mengatakan dia tidak beriman lagi, sudah tercabut dari iman daripada dia. Gitu yang dia faham. Ini salah. Walaupun sekali tengok memang nampak begitu. Sahabat-sahabat tidak faham begitu. Ini kita tak tahu yang betul tak betul. Satu, tengok Rasulullah SAW buat macam mana terhadap orang yang melakukan dosa besar, terhadap orang yang melakukan maksiat atau dosa besar. Apa tindakan Nabi SAW? Apa pandangan sahabat terhadap orang yang melakukan dosa besar? Kita tengok situ. Kembali kepada sunnah dan jamaah. Itu cara yang betul. Kalau tak kembali ke situ, dia macam-macam boleh je berlaku. Macam pokok Khawarij tu, dia kata begitu. Yang sebenarnya kita tengok zaman Rasulullah dulu, ada juga orang yang melakukan dosa besar. Bukan tak ada. Berzina ada. Apakah dengan sebab dia berzina itu Rasulullah SAW ada sebut yang kamu kena masuk Islam pula lah, kamu kena bersyahadah pula lah, sebab kamu sudah keluar daripada Islam? Ada ke macam tu? Sedangkan ada yang berzina, yang adanya Nabi melaksanakan hukuman ke atasnya. Ada. Dia tu siapa? Dia sebagai orang Islam. Sebab dia kenakan hukuman tu sebab dia Islam lah. Kalau dia tidak Islam, tidak dilaksanakan hukum tu. Ini kerana dia Islam, maknanya dia masih Islam. Sebagai orang Islam, dia kena hukum tu. Jadi bila begitu dia mati, dia ada yang direjam sampai mati, macam Ma'iz al-Aslami, Imra'ah al-Ghamidiyah misalnya. Ini ada sebut dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam kitab-kitab hadis hampir semua ada cerita tu. Jadi Nabi SAW sembahyangkan tidak jenazah dia? Di mana dia dikebumikan bila dia mati? Dan bagaimana diuruskan jenazah dia? Bagaimana? Kita lihat semua itu dilakukan terhadap orang yang melakukan dosa besar tadi seperti orang Islam. Ditanam di perkuburan Islam, diuruskan jenazah dia itu mengikut cara Islam, dan disembahyangkan jenazah dia. Kalau dia kafir, macam mana dibuat semua itu? Ini menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa besar itu tidak jadi kafir. Itu sebab kita kena merujuk situ. Jangan kira
fikiran kita. Jadi kalau dah nafi mana tak ada lah, tidak beriman. Bila tidak beriman jadi kafir lah. Kita buat kesimpulan terus begitu. Kalau kafir, macam mana dia dikebumikan di perkuburan Islam? Macam mana jenazah dia disemayangkan? Macam mana dia diuruskan cara Islam? Dengan dimandikan, dikafankan dia. Kalau orang kafir tidak disuruh, kita bukan tanggungjawab kita menguruskan jenazah dia macam tu. Dan Rasulullah SAW telah buat semua itu. Orang bunuh diri misalnya, ada berlaku zaman Nabi SAW. Nabi SAW tak mahu menyembahyangkan jenazah dia. Okey, tak apalah. Tetapi Nabi suruh sahabat dia sembahyang. Mana dia masih Islam, dan diurus cara Islam jenazah dia, disembahyangkan dan dikebumikan di perkuburan Islam, bukan di perkuburan orang kafir. Ini semua menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa besar itu tetap Islam. Cuma ketika dia melakukan itu, iman dia tidak sempurna. Ketika itu boleh jadi selepas itu dia sempurna pula. Ketika itu turun, merosot, surut tadi. Selepas itu mungkin sempurna pula. Bukan bermakna dia kurang, itu dia tidak sempurna iman tu sepanjang masa sampai dia mati. Tidak. Ini akidah kita. Sebab Imam Muslim bawa semua ni, di bawah masih lagi bawa akidah. Akidah tentang keimanan. Macam mana keadaan dia tu beriman, dan sikap kita, pandangan kita terhadap orang ni macam mana. Ini semua berkait dengan akidah, berkait dengan keimanan. Jadi kita tak boleh kata dia dah tak sempurna sampai bila-bila. Tidak. Sebab itu kalau seseorang tu melakukan dosa, dia bertaubat, dia masih adil. Masih adil. Masih boleh diterima riwayat dia. Dan dia boleh meningkat naik tinggi lebih daripada orang lain. Boleh selepas itu, kalau dia bertaubat. Misalnya contoh tadi Ma'iz al-Aslami, dia berzina dan dia dihukum. Bila mati ada dah sahabat-sahabat yang bersungut, sebutlah kenapa jadi begini. Sedih juga, macam mana lah keadaan dia. Ada yang kata kenapa dia buat begitu, macam-macam lah semua. Nabi SAW kata jangan kata apa-apa tentang dia lagi. Aku nampak dia, Tuhan tunjuk pada aku, dia sedang berenang di dalam syurga. Senyap semua sahabat-sahabat. Mana tinggi tu, tinggi tu. Jadi menjalani hukum had di dalam dunia ini, seperti mana dalam hadis ada sebut, fahiya kafaratullah, ia menjadi kafarah, penghapus kepada dosa. Kalau tidak, mungkin dia kena diseksa di akhirat, tapi tak kena lepas ni, hanya kena dalam dunia. Sebab itu dia pilih yang dunia. Pada kerana iman dia selepas tu kuat lah. Dia tak mahu kalau dihukum di neraka di akhirat nanti. Lebih baik dia menjalani hukuman itu, kalau boleh lepas dia di akhirat, dia menjalaninya dalam dunia. Itu kehendak dia, supaya besok tak ada dah, selesai dah, boleh sempurna iman, dah duduk dalam syurga. Macam mana? Takkan orang tu masuk syurga lepas tu masuk neraka. Tak ada macam tu. Tak ada. Siapa pun tak nak terima macam tu. Dah masuk syurga lah. Menunjukkan dosa dia sudah dihapuskan. Memang dihapuskan. Dan dia telah sempurna iman. Kalau tak sempurna, ada lagi lakukan lambat kau nak masuk syurga kau. Ada banyak perbicaraan di sana sini. Mesti begitu. Ini menunjukkan yang dikatakan tidak beriman itu tidak sempurna iman pada masa itu. Bukan sepanjang masa, lepas tu dia tak boleh dah jadi sempurna imannya, tak boleh meningkat. Bukan begitu. Masih boleh lagi. Sebab itu wanafi anil mutalabbis. Al-mutalabbis maknanya orang yang terlibat, sedang melakukan itu. Pada masa itu dinafikan kesempurnaan iman itu. Bukan atas diri dia tu sampai bila-bila tak boleh sempurna iman. Tidak.
Kena jelas tu di situ. Penafian sempurna iman itu pada masa dia melakukan perbuatan maksiat. Lepas tu dia boleh sempurna atau tidak sempurna, semakin teruk lagi, dia terpulang pada masing-masing lah. Tapi dari segi nak terhapus dosa dia boleh. Dan kalau dalam bab hadis nak riwayatkan hadis boleh, sebab dia masih lagi seorang yang adil. Katakan perawi hadis sahih itu dia kena adil. Apa maknanya adil? Bukan bermakna dia tu maksum. Dia boleh melakukan dosa, boleh melakukan, tapi lepas itu dia bertaubat. Dia tidak kekal, tidak berterusan di atas dosanya itu. Itulah yang disebutkan seorang yang adil. Bila begitu riwayat dia boleh diterima. Sebab itulah sahabat-sahabat itu kita terima, kita anggap dia adil. As-sahabatu kulluhum udul. Sahabat-sahabat itu semuanya adil. Adil dengan makna macam itu, bukan adil dengan makna dia memerintah dan dia memerintah secara adil, bukan makna itu. Di sini adil dalam bab hadis ni, iaitu dia tidak kekal atau berterusan melakukan dosa. Kalau melakukan dosa pun bukan bermakna menafikan dia berdosa ataupun mengatakan dia maksum. Tak ada sama sekali begitu. Jelas dari segi akidahnya, kita umat Islam menganggap sahabat itu tidak maksum. Tapi kenapa kata dia adil? Sebab sahabat-sahabat ni boleh dikatakan kalau anda melakukan dosa pun berdasarkan ayat Quran sekian banyak, summa taballahu alaih, misalnya afallahu anka lima adzinta lahum, dan ayat itu kemudian Allah sebut ampun, semua dia ada ampun. Kalau sebut sahabat ni ada salah, sebut dalam Quran, dia di hujung, dia cepat di hujung, dia Tuhan ampun. Allah SWT bagi taufik kepada dia untuk bertaubat. Itu kelebihan dia, sahabat. Sehingga kita boleh kata mereka semua adil. Mati dalam keadaan seorang yang adil, Islam yang baik. Itu sahabat. Kalau orang lain tak ada jaminan macam itu. Namun nak kata mereka itu maksum daripada dosa, tidak. Mereka tidak maksum, boleh berlaku. Macam Maiz tadi, teruklah kira-kiranya berlaku, tapi dia sudah bertaubat, selesailah. Adil, tetap adil pun. Dia kemudian seorang yang dulu kafir jadi kepala kafir, Abu Sufyan, bila dia masuk Islam dia adil, dia jadi baik. Tak kira dia yang dulu, sebab yang dulu tu semasa bukan Islam. Kalau semasa bukan Islam, bila dia masuk Islam, al-Islam yahdimu ma kana qabla. Islam menggugurkan, menghapuskan apa-apa dosa yang dibuat dahulu. Jadi dia seperti kanak-kanak yang baru dilahirkan. Macam mana kita tak kata adil? Patutlah kalau ada dalam Bukhari cerita dia tu diterima. Cerita dia tentang hadis Hiraqlu yang terkenal tu, kalau dalam Bukhari hadis yang kenal, hadis itu riwayat daripada dia, sahabat ambil daripada dia cerita. Padahal peristiwa itu berlaku ketika dia bukan Islam, tapi dia cerita tu selepas dia Islam, diterima riwayat, walaupun dia tu musuh nombor satu, ketua kafir Quraisy suatu ketika dah. Bila masuk Islam selesai. Lepas tu kalau Islam, selepas Islam pun berapa banyak ada amalan-amalan baik yang boleh menghapuskan dosa seseorang itu. Al-hijratu tahdimu ma kana qabla. Al-hajju yahdimu ma kana qabla. Itu dalam hadis juga disebut. Hijrah menghapuskan dosa atau menggugur, merobohkan. Itu makna asal dia. Meruntuhkan. Kalau kita kata sebab apa dia kata meruntuhkan, merobohkan? Kalau kita ibaratkan dosa tu sudah jadi kuat, teguh macam bangunan. Bangunan yang hebat-hebat di sekeliling kita. Kuat kan? Bukan 50 tahun boleh tahan tu. 100 tahun, 200 tahun boleh lagi. Kuat. Tapi roboh. Boleh roboh. Roboh mana tak ada lah, kosong. Cuba tengok macam mana orang robohkan bangunan-bangunan yang besar-besar. Bahagian itu roboh. Sampai ke bawah, sampai ke tanah, bersama dengan tanah.
Hapus dia ni dengan sebab sesuatu amalan yang kita buat. Hijrah misalnya, Nabi sebut haji, itu contoh, bukan dua tu saja, banyak lagi amalan-amalan kebajikan yang besar-besar kalau kita buat boleh merobohkan dosa kita, merobohkan. Bukan menghapuskan itu dari segi mafhum, tak ada lagi dah, nampak tak ada, hapuslah. Tapi makna asal dia yahdimu atau tahdimu itu merobohkan. Nak ceritanya, kalau kuat macam mana pun, teguh, jelas maksiat itu memang salah, tapi kalau kita buat kebajikan yang lain, dia jadi roboh. Sesuailah dengan ayat Quran yang lain, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebajikan yang kita buat itu boleh menghilangkan kejahatan-kejahatan yang pernah kita buat. Itu cara Islam. Ini menyebabkan jadi tenang jiwa tu kan. Tidak kata putus harapan, tak ada dah jalannya untuk Allah SWT ampunkan kita. Kalau macam itulah, kecewa, sedih dalam hidup. Sebab tak ada harapan. Macam mana kita mesti ahli neraka bila kita melakukan satu kesalahan. Tak ada dah cara nak tutup kesalahan, nak dihapuskan. Tak ada. Kalau macam tu, ramailah yang sakit jiwa manusia. Ramai sakit jiwa. Sebab manusia ni ada ketikanya dia tak sedar ketika dia buat tu. Lepas tu bila dia sedar sangat. Sebab itu kita tengok selalu berapa ramai orang yang menangis-nangis. Menangis-nangis. Kalau zaman dulu kita baca sejarah ni sampai pingsan. Orang itu tangis roboh pingsan. Itu tidak tanda menyesal sungguh kan? Kalau macam tu, menyesal sampai begitu sekali. Tapi dia ada jalan lah. Kalau tak ada jalan, bayangkan macam mana nak jadi. Kalau dah sampai peringkat tu menyesal tu, tak boleh juga macam mana pun. Air mata berdarah pun tak boleh. Kalau orang kata begitulah bahasa kita. Tidak. Dia ada jalan keluar. Allah SWT boleh ampunkan dosa kita biar bagaimanapun. Cuma kalau dosa berkaitan dengan manusia, itu lain. Dia kena kita dapat keampunan daripada dia lah. Dia maafkan kita. Kalau dia tak maaf, jumpa pula besok. Kalau hak Allah boleh maaf. Dia boleh maaf terus dengan cara kita bertaubat bersungguh-sungguh. Salah satunya. Atau menjalani hukuman. Semuanya di sebalik itu dia kena ada penyesalan lah. Bertaubat tu kena ada juga. Walaupun setengah-setengah ulama kata semata-mata menjalani hukuman itu sudah menghapuskan dosa. Tetapi yang terbaiknya kita kata kena ada bersama tu penyesalan ataupun taubat. Ini kena ada juga. Begitu. Itulah di sebalik tajuk ni, itu maksudnya. Kemudian kita tengok ada nota di situ 219. Demikianlah tajuk bab yang terdapat di dalam syarah Muslim oleh Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan kebanyakan matan Sahih Muslim. Jadi tajuk yang kita baca tadi dan dibagi terjemahan tadi, ini adalah tajuk yang dibuat oleh Qadhi Iyad. Imam Nawawi, Qadhi Iyad salah seorang pensyarah kepada Sahih Muslim. Selepas dia, beberapa abad selepas dia, Imam Nawawi pula lahir, dia buat pula syarah. Tapi dia nampaknya bersetuju benar dengan tajuk yang telah dibuat oleh Qadhi Iyad sebelum itu. Sebab dia tak buat tajuk lain, dia pakai ambil dia. Maknanya dia setujulah. Ini bagi kita sangat penting. Sebab ini tokoh ulama ni. Kalau nak kira dari segi latar belakang tak sama. Yang ni mazhab Malik, yang ni mazhab Syafi'i. Tapi kedua-duanya tokoh ulama. Bila dia buat tajuk tu, dia fikir betul tu. Apa yang dia faham daripada hadis. Sebab ini tajuk bukannya dibuat oleh Imam Muslim. Selalu dah kita ingatkan, Sahih Muslim tajuk dia bukan dibuat oleh pengarangnya sendiri, tetapi dibuat oleh orang-orang lain. Di sini Qadhi Iyad buat gini. Maknanya Imam Nawawi itu dia lah, sebab dia kemudian.
Kita tak boleh kata Qadhiyah tu Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi tu abad yang keberapa, Qadhiyah abad yang keberapa. Jadi Qadhiyah dulu. Dan banyak selalu kalau kita baca syarah Imam Nawawi ni kan, selalu dia sebut qala al-qadhi, qala al-qadhi. Qadhi itu maksudnya Qadhiyah lah, sebab syarah Qadhiyah ada dari hadapan dia. Jadi panduan dia ketika dia buat syarah Sahih Muslim. Jadi mereka dua orang ni setuju dengan tajuk ni. Tajuk ni penting, dan betul-betul tajuk ni menggambarkan mereka ini tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab yang dinafikan ialah kesempurnaan iman, bukan iman itu secara total semua sekali, tidak. Kalau macam tu, kalau ada orang terjemah menafikan terus iman, dia bukan ahli sunnah tu. Macam tu katakanlah ada orang yang bukan ahli sunnah, atau dia mendakwa dia ahli sunnah, tiba-tiba tajuk dia buat penafian iman ini bukan berarti penafian kesempurnaan iman, tapi nafi iman terus, nafi terus iman. Kalau macam tu kita boleh faham. Kalau orang tu ada ilmu sedikit, dia boleh buat kesimpulan tu, ini bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah gini, walaupun dalam hadis tu tak ada sebut dia tidak sempurna, tak ada sebut. Penafian itu biasalah, tidak beriman. Misalnya dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu selagi dia tidak suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Tidak beriman. Jadi apa makna tidak beriman? Nafi iman tu. Apakah tidak beriman langsung? Oh, kalau macam tu payahlah nak cari orang yang beriman. Sebab dia mesti dalam hati dia tu mesti suka untuk orang lain apa yang disuka untuk dia. Mestilah kita suka untuk diri kita yang baik-baik semua. Berapa ramai orang yang tak suka macam tu orang Islam, tapi dia tidak Islam lah, dia tidak beriman lah. Kalau macam tu boleh bila dengan jari lah. Orang Islam, orang mukmin. Jawabnya tidak begitu. Jadi penafian iman itu penafian kesempurnaan iman, tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Jadi kita tak sempurna pun ada juga. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan pula kata begitu, buat mudah-mudah pula. Tak sempurna pun tak apalah, masih lagi beriman kita. Jangan begitu. Sebabnya kalau lampu, kenapa tak mahu pakai pelita? Siapa nak pakai pelita sekali dalam keadaan ada lampu? Tak ada. Nak kembali pada zaman 40-an 1940-an pakai pelita, tak mahu. Ada pun tak laku. Kalau ada pun untuk ketika lampu terpadam begitulah, ada lilin, sekadar itu dah. Tapi kalau nak semua ni bandar Kuala Lumpur, ni bandar ni semua pakai pelita, ada nak macam tu? Boleh berlaku? Tak boleh. Sebab apa? Orang tak mahu dah, sebab tak sempurna. Dia cahaya juga, ada cahaya juga pelita tu, tapi cahayanya tak sempurna. Nak cerita betapa manusia ni tak mahu kepada yang kurang itu. Dia nak yang sempurna saja. Kenapa tahu pula di situ nak yang sempurna? Yang di sini tak mahu. Sepatutnya orang yang bijaksana, yang cerdik, dia memang nak yang sempurna, tak mahu tidak sempurna. Ikutlah apa pun. Tak ada orang yang nak yang tidak sempurna. Kalau ada dia nak, maknanya akal dia tak penuh tu. Kalau dia betul-betul cerdik, dia tak akan nak dalam apa bentuk sekalipun, dalam apa perkara sekalipun, nak sempurna. Semua orang nak sempurna. Yang tidak sempurna pun nak yang sempurna juga, apalagi yang sempurna. Kebanyakan matan Sahih Muslim kalau ada tajuk begini tajuk dia. Tapi jangan terkejut kalau kita baca setengah-setengah kitab Muslim tu tajuknya macam lain pula. Sebelum hadis ni itu tajuknya macam lain. Sebab seperti kita sebut tadi, saya sebut tadi, tajuknya dibuat oleh pengarang kemudian, bukan oleh Imam Muslim. Sebab seseolahnya Imam Muslim bagi kebebasan kepada orang kemudian untuk buat tajuk sendiri. Kamu buatlah. Ini sudah berapa kali sebelum pada ni saya sudah sebut
Apa latar belakang yang membuatkan Imam Muslim tak buat tajuk? Saya sudah sebut dah. Jadi kena tengok rakaman lah, tak perlu diulang pula. Rakaman kita ni ada, insyaAllah sentiasa ada, boleh dilihat sama ada dalam YouTube ataupun dalam website Darul Kautsar, ada, tengok situ. Al-Ubbi membuat tajuk begini. Ini salah seorang pensyarah kepada Sahih Muslim juga. Babu ahadits qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani wa huwa mu'min. Itu tajuk yang dibuat. Dia ambil lafaz hadis, tukar sikit jadi tajuk. Ini bab hadis-hadis berupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak berzina seseorang yang berzina dalam keadaan dia mukmin. Itu tajuk dia. As-Sanusi membuat begini. Bab la yazni zani wa huwa mu'min ila akhirih. Jadi dia buat tajuk tu kan, kalau kita perhati hadis-hadis macam Al-Ubbi tadi, bab hadis-hadis. Hadis-hadis mana hadis-hadis? Satu saja hadis ni. Kita kata. Ini kan satu saja, kenapa dia kata hadis-hadis? Kena ingat, ini yang di hadapan kita sekarang ni adalah mukhtasar Sahih Muslim, bukan Muslim yang lengkap. Kalau Muslim yang lengkap dia ada beberapa hadis. Jangan pula kita keliru, kenapa tajuk dia beberapa hadis, sedangkan yang kita tengok sekarang ada satu saja. Kena ingat, ini adalah ringkasan Sahih Muslim, bukan Sahih Muslim yang lengkap itu. Kalau kita tengok kepada yang lengkap itu, banyaklah hadis. Sebab nak ringkas, kalau banyak pun lebih kurang macam ni juga. Itu perlu yang ringkas tu, lebih kurang macam ni. Cuma adalah lafaz dia beza, kadang-kadang satu perkataan saja berbeza. Imam Muslim bawa lain dengan sanad yang lain pun. As-Sanusi membuat begini. Bab la yazni zani wa huwa mu'min ila akhirih. Itu tajuk. Bab tidak berzina seseorang yang berzina dalam keadaan ia mukmin hingga ke akhirnya. Mana hadis, baca hadis lah seterusnya hingga ke akhirnya. Al-Qurtubi membuat tajuk begini. Ini semua ni ulama-ulama yang telah mensyarah Sahih Muslim. Membuat tajuk begini. Babun la yazni zani wa huwa kamilul iman. Begitu pula. Tapi dua perkara tadi yang tak ada pun disebut. Sempurna iman itu tak disebut. Jadi tidak menampakkan fahaman ahli sunnah. Tapi kalau tajuk yang dibuat oleh Qadhi Iyad dan Imam Nawawi nampak, dan tajuk Qurtubi juga nampak, wa huwa kamilul iman, dalam keadaan dia sempurna iman. Ada juga. Dan dia ambil mafhum hadis itu, maksud hadis itu yang sebenarnya ialah menafikan kesempurnaan iman. Jadi dengan dia masukkan kamilul iman ini, adalah benda tu ada. Cuba kita perhatikan, bab tidak berzina seseorang yang berzina dalam keadaan ia seorang yang sempurna iman. Dia ada, dia jaga benda tu, dan kita nampak warna dia. Ni ahli sunnah. Qurtubi ni ahli sunnah. Kita boleh tahu seseorang penulis tu sama ada dia berpahaman macam mana daripada tulisannya. Misalnya kalau seorang itu selalu condemn Muawiyah, kritik Muawiyah, kita faham siapa. Kalau orang ahli sunnah tidak begitu. Kita kata itu dalam sejarah tu banyak sebut tak baik tu. Itu dalam sejarah, bukan kitab yang muktabar, bukan mestinya kita pakai. Ahli sunnah kata macam mana, ahli sunnah yang betul. Itu yang keliru, jangan pakai yang tu. Maknanya kalau dia pakai juga ya, dia tak faham lagi lah ahli sunnah yang betul. Tak kira lah dia tidak jadi ahli sunnah tu kerana keliru ke atau sedar ke, tak kira lah. Tapi dia tidak ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah, dia tak ada sebut sahabat ni dengan tidak baik. Tak ada macam tu. Dia akan simpan juga ke mana-mana. Akan simpan sedikit kalau dengan sahabat. Lebih baik kita nyatakan kita tak tahu, surah kepada Allah.
Paling tinggi, susah-susah sangat, buat begitulah. Tapi kalau kita kaji, ada jawapannya, ada penyelesaian dia. Misalnya kisah Muawiyah, ini fitnah orang saja, bukan yang sebenarnya. Kalau kita nak tengok, Bukhari ambil ke tidak hadis dia? Bukhari ambil ke tidak hadis? Ambil. Syarat nak jadi perawi Bukhari ni macam mana? Dia kena orang adil. Jadi kalau dia tu bergeluman dalam maksiat, jahat, zalim sepanjang masa, maknanya dia tak sesuai dia tu. Perawi nombor 1 tu pun dah out dah. Macam mana? Kalau kita percaya kepada Bukhari, mana kita kena terima lah Muawiyah ni baik. Kalau dia orang jahat, macam mana Bukhari boleh ambil? Syarat dia kena adil. Ini bukan adil kalau macam tu. Dah lah merintah tak adil. Macam-macam lagi ada. Dia akan jadi begitu. Bila dia terima, dia tu tokoh, dia tu orang besar, orang hebat. Jadi kita kena terima lah. Mestilah kena lebih percaya kepada dia daripada diri kita. Sebab kita ni alim setakat mana sangat kalau alim pun. Kena percaya begitu. Itu lebih selamat. Untuk orang ramai ni, cara macam tu lebih selamat. Tapi kalau kita ada kemampuan, cuba buat kajian lah. Memang bila buat kajian, tidak terbukti semua tu. Dia dituduh dia begini-begini tu, tak terbukti. Bahkan itu adalah berpunca, datangnya daripada musuh-musuh Islam. Habis itu. Al-Ethiopi pula membuat tajuk begini: Bab bayanin nuqsanil iman birtikabil ma'asi wa nafyihi an murtakibiha hala talabbusihi biha ala ma'na nafyi kamalihi. Lebih kurang yang dibuat oleh Qadhi Iyad dengan Imam Nawawi juga, tetapi ibaratnya lain. Maksudnya bab tentang berkurangnya iman, yakni seseorang dengan sebab melakukan maksiat-maksiat, dan penafian iman daripada orang yang melakukan maksiat ketika ia melakukannya, dengan arti menafikan kesempurnaan imannya. Bukan menafikan imannya semua sekali, langsung tak ada iman, bukan. Yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kesempurnaan imannya. Inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita boleh tahu terus, ni pengarang ni Ahlus Sunnah, dan dia faham betul cara Ahli Sunnah, sehingga bila dia buat tajuk, dia jaga semua ni. Sebabnya kalau kita kata penafian terus iman, tak betul. Berdasarkan kenyataan, macam kita sebut tadi, kalau dia tidak beriman dengan arti dah jadi kafir dengan sebab dia bunuh diri, kenapa walaupun Nabi SAW tak pergi menyembahyangkan jenazah dia, Nabi suruh sahabat dia semayang apa dah kafir? Dia dikebumikan di mana dia? Di perkuburan Islam. Mana dia Islam lah. Tapi Islam yang tidak sempurna iman. Mana dia bunuh diri? Bunuh diri mati terus lah. Mana ada peluang nak bertaubat dah. Sebab itu dalam Quran disebut ada beberapa orang sebenarnya yang kekal dalam neraka. Salah satunya yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri kekal dalam neraka. Yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Dalam Quran ada disebut. Dan orang yang makan riba, yang mana nampak ringan biasalah. Ini kekal. Ada beberapa je yang disebut. Jadi kalau kita kata bunuh diri, teruklah. Kalau buat maksiat lain, masih lagi ada ruang, ada lagi peluang boleh bertaubat. Ni dah dia mati dengan sebab perbuatan dia tu, nak bertaubat masa mana lagi? Sebab itu disebutkan kekal dalam neraka tu patutlah. Tak ada ruang untuk bertaubat, tak ada ruang, tak ada masa. Dia mati kerana dia bunuh diri, habislah. Kalau berzina, kalau minum arak, ada lagi hidup lagi, lepas tu hidup lagi. Jadi ada peluang, ada ruang, ada masa untuk bertaubat. Tetapi macam tu pun dikebumikan di perkuburan Islam, diuruskan jenazah dia secara sebagai seorang Islam. Jadi kita nak kata kafir macam mana?
Dan berapa banyak peristiwa-peristiwa yang lain-lain lagi yang dikatakan sebagai dosa besar itu sahabat telah melakukannya. Nabi SAW tak ajar dia, kamu kena mengucap semula, kamu kena bersyahadah pula. Ada macam tu? Tak ada. Bahkan dia suruh, kamu ikut aku lah, semayang nanti, apa yang aku buat kamu buat. Nabi pergi ambil wudu, dia pun pergi juga ambil wudu. Nabi pergi semayang, dia pun semayang juga. Lepas tu turunlah ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebajikan atau kebaikan menghapuskan kejahatan. Jadi kalau ada kamu anggap itu besar macam mana pun, kamu berlari-lari tercungak-cungak sampai kepada aku telah binasa, kamu kata, tapi semuanya bila kamu buat kebajikan, apa kebajikan yang kamu buat? Wudu, solat boleh hapus maksiat itu, boleh hapus. Jadi benda ni benda besar lah. Jadi kita pun tahulah, kita pun tahulah bahawa benda-benda ni besar, artinya dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW telah tunjuk dah dulu, ada dah peristiwa macam ni. Jadi untuk hari ni sampai bila-bila pun macam itulah, boleh kita jadikan panduan. Boleh kita jadikan panduan. Ada yang melakukan dosa besar lagi ya. Sebab dosa besar ni antara panduan yang ulama bagi. Macam mana kita nak tahu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar salah satu tandanya, alamatnya kita nak tahu itu dosa besar ialah Allah ancamkan dengan azab neraka. Kalau buat begini neraka. Itu satu. Kita tahu benda ni dosa besar. Yang kedua, Allah laknat, Allah kutuk. Itu tanda dosa besar. Benda tu dosa besar. Kalau tidak Allah laknat, Rasul laknat. Rasul laknat. Misalnya lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Nampak ringannya, tak ada apa pun. Tapi Nabi laknat itu. Jangan main-main. Mana dosa besar lah tu. Kita nampak apa salahnya dapat pakai macam ni. Tetapi apa salahnya kalau potong rambut macam ni? Sehingga orang keliru. Sehingga orang keliru. Ini lelaki ke perempuan? Nampak ringan. Tetapi Nabi telah laknat tu. Nabi telah laknat. Dan banyak lagi lah yang lain-lain lagi yang disebutkan di dalam hadis yang Nabi laknat itu. Ini semua termasuk dalam dosa besar. Yang ketiga, yang keempatnya, dia sebut ada hukuman yang berat dalam dunia. Hukuman kita panggil had. Hukuman had, kena sebab sekian-sekian. Misalnya tuduh orang berzina, tuduh orang buat maksiat sebab 80 sebatan misalnya, ada sebut. Maknanya perbuatan itu dosa besar. Berzina belum muhsan, belum kahwin secara sah, zina kena 100 sebatan dalam Quran. Berzina orang muda macam tu, orang yang belum kahwin tu dosa besar lah. Atau orang tua yang sudah kahwin, tidak tua pun sudah kahwin lah, maksudnya secara sah dia berzina, kena rejam. Ada hukuman macam tu, berat tu. Ini semua dosa besar. Mengumpat dosa besar. Sebab digambarkan di dalam Quran, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sanggup ke seseorang daripada kamu makan bangkai saudara? Apa tu? Mengumpat. Jadi dia buat perbandingan tu teruk sangat. Perbandingan yang kita tak akan buat macam tak akan lalu nak makan. Kalau daging busuk, daging lembu yang busuk tu pun tak mahu makan dah. Kalau ada ulat, apa lagi manusia? Manusia saudara kita pula nak makan. Dia buat perbandingan begitu. Mana dosa besar. Begitulah. Ini tanda-tanda dosa besar. Jadi misalnya seseorang tu ada zaman Rasulullah SAW, dia telah bersetubuh dengan isteri dia pada waktu siang di bulan Ramadan. Ini pun salah satu tanda dosa besar juga, kena bayar kafarah.
Kalau buat begini, cara nak menghapuskan dosanya, kesalahan itu, kena kafarah. Orang kita kata kifarah. Kifarah tu ada makna lain pula kan bahasa Melayu. Yang sebenarnya kafarah lah. Itu yang sebutan yang sebenarnya. Kafarah itu sesuatu yang dapat menutup, tutup. Dia dalam Quran, dalam hadis dia sebut kalau berkenaan dengan dosa ni sama ada tutup atau hapus. Nampaknya orang zaman dulu tak berapa nampak sangat tu. Kita sekarang ni nampak. Kalau kita salah tulis kan, sama ada kita bagi hapuskan dengan apa ni, pemadam tu. Jadi hapus tanggal, tulisan tu tanggal. Itu salah satu cara. Satu lagi itu apa ni yang sekarang ni, dia bukan dia liquid. Itu tutup. Tu tak nampak juga. Yang salah tu tak nampak juga. Ataupun dalam bentuk yang macam tape gitu. Bukan liquid, bukan cair. Dia tutup juga. Jadi dosa tu pun macam tu juga. Sama ada hapus atau tutup. Jadi kafarah, sahabat ni dia telah melakukan dosa tadi, kesalahan ini, berlari-lari dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya sudah binasa. Ya. Kenapa? Nabi tanya. Dia pun cerita. Sebab saya telah buat begini-begini. Nabi pun tanya, kamu ada hamba? Kena merdeka? Tak ada. Kamu kena puasa 2 bulan betul-betul? Sebab puasa lah saya jadi begini, wahai Rasulullah. Sebab puasa lah. Maknanya dia tu jadi kuat nafsu lah, dia kata. Sebab puasa lah saya jadi begini. Dia sebulan. Macam mana kalau 2 bulan betul-betul? Nabi pun kesian juga ke dia. Jadi kamu bagi kepada 60 orang miskin, bagi makan. Tak ada di sini orang yang lebih miskin pada saya lagi, kata dia. Saya lah yang paling miskin di sini. Rasulullah kata, kalau macam tu duduklah. Jadi tiba-tiba ada orang bawa makanan, buah tamar. Rasulullah SAW kata, ambil ni, kamu pergi bayar kafarah tadi, bagi makan kepada 60 orang miskin. Dia kata tak ada orang lain yang lebih miskin. Kalau begitu kamu bawa baliklah, bagi makan kepada keluarga kamu. Nabi tersengih, suka, lucu. Tersengih. Jangan juga dia nak tersengih gitu, suka. Hari tu bila dengar ni, ini semua ni kena bayar kafarah. Ada dosa besar. Dosa besar kalau kena kafarah. Baik, sekarang dia telah lakukan dosa besar. Adakah Nabi suruh dia bersyahadah semula? Tak ada. Yang dia suruh ada cara mengatasinya. Sebagai orang Islam, kalau orang kafir dia buat, mana ada suruh dia kafarah? Kafarah ni untuk orang Islam. Ini semua menunjukkan kalaupun seseorang itu melakukan dosa besar, dia tidak jadi terkeluar daripada Islam. Dia tetap Islam. Cuma pada ketika itu dia melakukan itu, dia tidak sempurna iman. Tak sempurna. Lepas tu, tapi kalau dia bertaubat, dia boleh jadi seorang yang sebaik-baiknya. Berapa ramai sahabat yang macam-macam tu pun dia, lepas tu dia sanggup mati kerana Islam, pergi berjihad, mati dia. Mati syahid tu besar tu. Kebajikan tu, pahala yang sangat besar, boleh hapus semua dosa. Kalau dia sudah bayar kafarah, itu pun dah selesai dah kira-kiranya. Kemudian dengan jasa-jasa dia, sumbangan dia, kerja-kerja kebajikan yang dia buat selepas itu, dapat menutup semua ni kekurangan-kekurangan dia. Itulah cara Islam yang Nabi SAW ajar. Jadi cara fahaman macam Khawarij atau Mu'tazilah dan sebagainya tak betul. Sebab apa? Dia tak boleh buat mari contoh di zaman Rasulullah. Padahal sudah ada orang buat dosa besar. Macam mana sikap Nabi? Apa tindakan? Sahabat macam mana? Begitu. Sampai zaman sahabat perang sama Islam, mati ya. Terus akan tak kira itu kesalahan besar juga tu. Perang sama saudara, bunuh orang Islam, tak ada dosa besar. Ada dosa besar lah pada dasarnya. Tapi oleh kerana ada kekeliruan apa semua tu, mungkin dia jadi ringan sedikit, tapi pada dasarnya tetap suatu kesalahan. Yang mati atau yang membunuh tu kemudian dia mati, adakah dikebumikan cara kafir?
tidak dianggap Islam. Banyak sangat contoh-contoh yang seumpama ini. Dia tetap Islam. Bahkan dia membunuh tu bila sampai masa nak sembahyang, dia sendiri pergi sembahyang. Dia minta ampun untuk saudara dia. Minta ampun, mana dia masih Islam lah. Kalau orang kafir tak boleh kita nak istighfar, minta ampun untuk dia. Allah larang. Banyak sangat contoh-contoh yang seumpama ini dalam hadis-hadis. Jadi dengan itu tertolaklah pendapat golongan Khawarij atau Mu'tazilah tadi. Sebab mana bukti dalil dia? Dia kata saja. Jadi kafir terus. Mana dalil? Tak ada dalil. Sebab dia pakai zahir, ikut akal dia. Tak boleh macam tu. Sebab itu nak selamat kita kena ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kena ikut sahabat. Sahabat buat macam mana? Yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebab apa? Sebab dia pegang dengan sunnah lah. Satu, jamaah dia pegang dengan sahabat. Dia tengok sahabat buat macam mana. Tak ada pun sahabat tu faham macam dia. Jadi memang Khawarij dia musuh dengan sahabat. Itu yang jadi masalah dia. Dia musuh dengan sahabat. Walaupun tidak semua sahabat, tapi kebanyakan sahabatnya dia musuh. Dia hanya terima sahabat ini, sahabat yang bagi dia tak ada melakukan dosa. Dia mana tahu orang itu lakukan dosa ke tidak. Boleh jadi ada juga dosa ni, bukan nyata. Dia mana tahu. Dia nak terima orang ni berdasarkan fikiran dia. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah terima semua sahabat. Cuma yang baik-baik itu lebih-lebih lagi lah kita terima. Yang ada masalah tu macam Ma'iz yang berzina, adakah hadis orang ambil daripada dia? Tak ada. Kita tidak bergantung, agama kita ni tidak bergantung dengan dia. Tak ada dia riwayat apa-apa pun, sudah sempurna agama ni. Tapi katakanlah kalau dia ada riwayat, boleh kita terima sebab dia sudah bertaubat. Itu kaedahnya. Tak boleh dengan sebab dia melakukan dosa satu terus kita hukum sampai mati dia tidak boleh jadi baik, tak boleh jadi sempurna. Itu salah, silap tu. Itulah yang perlu kita pelajari daripada hadis ini. Tajuk yang dibuat beliau ini lebih kurang sama dengan yang dibuat oleh Qadhi Iyad dan Imam Nawawi. Cuma orang panggil ibarat dia tu, lafaz dia tu, susunan ayat dia tu berbeza, tapi hakikatnya sama. Jadi tajuk yang kita pilih ini adalah tajuk yang dipilih oleh Imam Nawawi dan sebelumnya telah dibuat oleh Qadhi Iyad. Baiklah, kita pergi kepada hadis. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang pezina ketika ia berzina. Itu terjemahan yang mudah. Kita terus ambil maksud dia. Ambil maksud walaupun tak ada sebut tu, tak ada lafaz sempurna. Tapi itulah yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab terjemahan itu adalah berdasarkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah lah yang paling tepat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah golongan yang paling faham tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sesuatu sabdanya itu. Tidak sempurna iman seorang penzina ketika ia berzina. Itulah mafhumnya. Ketika ia berzina itu tak sempurna. Yang kita nafikan ialah kesempurnaan iman dia pada ketika itu. Bukan setiap masa, sepanjang zaman, sepanjang hayat dia. Tidak, tak nafi. Boleh jadi dia jadi sempurna selepas itu. Jadi apakah ahli sunnah ni bagi kelonggaran macam ni? Kita nak kata memberi ruang, memberi jalan, buka pintu kepada orang nak melakukan maksiat. Jangan pula kita anggap itu. Tidak. Bukan dengan maksud nak bagi peluang, nak buka pintu untuk orang-orang ni buat maksiat seperti ini. Tidak, sama sekali tidak begini. Tapi yang dipilih, yang dipaham oleh ahli sunnah itu adalah berdasarkan sunnah. Tak kira lah. Ada orang mungkin yang nak ambil kesempatan, itu dia punya pasal. Tapi tak ada siapa pun yang menggalakkan buat kerja ni.
Melakukan dosa besar itu tak ada siapa pun yang mendorong, menggalakkan di kalangan ahli sunnah nak bagi galakkan khususnya dengan hadis ni. Tak ada begitu, tak ada niat begitu. Kalau ada orang buat, dia ambil kesempatan, dan kalau dia ambil kesempatan, katakanlah mana niat dia tak betul itu, jadi Allah tak boleh ampun kau? Tidak, Allah boleh ampun. Allah Maha Pengampun, Tawwab, Ghaffar, Ghafur. Apa makna semua? Kalau sekali saja orang tu buat salah, dia ampun, itu bukan Ghafur. Ghafir saja boleh. Ghafur sirah mubalaghah, Ghaffar sirah mubalaghah, Tawwab sirah mubalaghah, menunjukkan banyak kali orang melakukan kesalahan dia boleh ampun lagi. Kalau kita mungkin naik angin lah, beberapa kali, 2 kali, 3 kali buat kesalahan yang sama, mungkin kita tak mahu dah, tak mahu bagi muka dah. Tapi Allah tidak begitu. Kena ingat Allah, dia Tawwab, Maha menerima taubat, asal kamu bertaubat. Yang Allah suka, yang Allah kasih kepada siapa? Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Dia kasih, dia suka kepada orang yang suka bertaubat. Apa makna suka bertaubat? Dia banyak kesalahan lah, tapi bukan bermakna dia nak menggalakkan orang buat kesalahan. Suka bertaubat maknanya dia banyak kesalahan. Mungkin orang yang tak banyak kesalahan, kalau tidur di rumah tak banyak kesalahan. Tapi kalau orang yang terlibat hidup dalam masyarakat, aktif, banyaklah tempat dia kena rebah. Dia berniaga, dia berurusan dengan orang, ada panas hati kadang-kadang kan. Bila panas hati tu macam-macam lah. Kadang-kadang nak untung banyak, nak cepat, macam-macam lah. Kita menipu di situ, baru ada penipuan. Baru ada berdusta, cakap tu nak suruh dia mari dekat kita, padahal tak ada pun kita janji dah dengan dia. Macam-macam lah. Sebab apa? Nak pegang pelanggan. Macam-macam, hello. Hati tak betul. Itu Tuhan tahu semua. Yang sebenarnya kita bohong dengan dia, sebenarnya benda tu tak ada pun lagi. Tapi kita nak kira lah. Nak kira tu macam-macam lah. Apabila kita berusaha hidup dalam masyarakat, maka banyak dah. Baru tak ada dosa kalau duduk diam. Ya, kalau tak perlu baik diam. Tapi kalau perlu, kena buat kerja lah. Bila buat kerja tu lah, nak tak nak, dia akan ada, akan berlaku kepada kita. Tak apa, tak jadi masalah. Bertaubat, menyesal. Bila kita bertaubat, jangan kata Allah mungkin terima 2-3 kali saja, lepas tu dia tak akan terima lah, daripada aku dia teruk. Tidak, jangan ingat begitu. Dia tu Tawwab. Apa makna Tawwab? Suka menerima taubat. Ghaffar, suka mengampun. Ghafur, suka mengampunkan. Dia suka. Sebab kita kata suka makan. Apa makna suka makan? Orang yang suka makan. Mana dia acak kali makan pun tak apa dia. Memang dia suka. Itu makna suka. Kalau orang yang makan, mungkin sekali pun. Yang makan sekali, lain. Suka makan lain. Sifat Allah SWT ni dalam bab ni mubalaghah, sangat. Dia ada sangat itu maknanya tidak sekali. Jadi ini memberi peluang kepada kita untuk bertaubat, dan kita tidak jadi putus asa. Ada harapan. Manusia ni kalau hidup tak ada harapan, susah, teruk, seksa dia. Tapi kalau ada harapan, suka, ada lagi peluang. Itulah yang diberi oleh Allah kepada kita. Diberi oleh Allah kepada kita. Tidak sempurna iman seorang pencuri ketika ia mencuri. Orang yang mencuri ketika dia mencuri, ketika tak sempurna. Sebab Nabi SAW dia guna wahwa mu'min. Wahwa, kalau kita belajar bahasa Arab kita tahulah. Jadi waw di situ wawul hal.
bukan wawul atfi, wawul hal. Wawul hal maksudnya dalam keadaan tu. Dia memberi keadaan khusus tertentu, bukan semua keadaan. Dalam keadaan tu. Jadi dalam keadaan itu dia tidak mukmin, mana tidak mukmin yang sempurna. Mencuri. Jadi ini semua ni mencuri, termasuk dalam dosa besar. Sebab apa? Kalau ini kita boleh tambahlah, sentiasa ada kan tadi banyak nak tahu dosa besar ni macam mana. Antaranya Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman. Itu dosa besar. Sebab kalau dia tu dosa kecil, tidaklah sampai sempurna gitu, dikaitkan dengan tidak ada iman itu. Berat tu juga tu. Dan dia tak sebut sempurna tu, tak sebut. Macam nafi iman terus. Sampai begitu. Ini tanda lah benda tu dosa. Dan ada hukum pula untuk dia tu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri lelaki dan perempuan, kamu potong tangan. Ada hukuman had kan dalam dunia. Maknanya dosa besar. Jadi banyak. Kadang-kadang kita nak tahu sesuatu tu dosa besar, mungkin disebabkan disebut ada had untuk dia. Mungkin Allah kutuk, mungkin Allah kata masuk neraka. Ada kalanya atas sesuatu perkara tu disebut banyak. Itu tanda dosa besar lah. Tidak sempurna iman seorang pencuri ketika ia mencuri. Dan tidak sempurna pula iman seorang pemabuk. Mencuri ni jadi tidak sempurna. Tidak sempurna itu satu perkara. Dia kena menjalani hukuman. Ada sahabat Nabi mencuri, ada sahabat mencuri. Tapi kalau kita perhati, hadis tak ada ambil daripada dia. Jadi jangan risaulah. Kalau kita kata ni orang ni pernah melakukan kesalahan besar, ada dosa besar, dah pernah menjalani hukuman dalam dunia, jadi agama ni kita ambil daripada dia, jangan risau, tak ada. Kita ambil daripada orang lain. Tapi andai kata ambil daripada dia, tak boleh ke? Boleh. Dia tidak adil ke dengan sebab dia mencuri itu? Tak boleh kata lagi dia tidak adil. Kalau dia bertaubat jadi adil. Tetapi nak ceritanya ulama ahli sunnah ni cermat. Dia tak ambil daripada sahabat-sahabat yang macam itu. Tak ambil. Yang jelas telah melakukan dosa besar, semua orang tahu, telah menjalani hukuman, dia tak ambil daripada orang macam itu. Kalau ambil tu tiba-tiba ada juga cerita, kena ragui. Itu satu panduan. Sahabat itu ada hadis dia banyak diterima, tapi ada cerita dikatakan dia telah melakukan benda, itu kena ragui. Sebab sikap ahli sunnah, bila dia meriwayatkan sesuatu hadis, walaupun boleh daripada sahabat yang melakukan dosa besar itu pun boleh, sebab dia bertaubat selepas itu, tapi dia tak ambil. Ini sikap cermat ulama-ulama hadis ahli sunnah wal jamaah. Sama juga kalau dia cerita tentang keburukan seseorang di zaman sahabat, dia tak sebut nama, walaupun dia tahu siapa orang yang berkenaan, tak sebut nama. Ini sikap cermat, nak jaga nama baik seseorang. Dia telah bersalah, ya betul, dia telah bersalah, tetapi orang yang bersalah tu tidak mesti dia tak mustahil jadi baik. Kenapa nak sebut nama dia? Sampai kiamat orang sebut nama dia? Tak perlu. Nama tu disembunyikan. Lelaki ke, perempuan ke, ada yang berzina, yang kesnya tak sampai umum begitu, ataupun lain-lain lagi maksiat dia lakukan, tapi nama dia tak sebut. Kalau yang menggambarkan dia ni tak baiklah. Ini sikap yang kita kata istimewa jugalah. Adab ahli sunnah ni dalam meriwayatkan hadis, bila dia riwayatkan hadis tentang keburukan, dia tak sebut nama, walaupun dia tahu. Kalau yang baik mungkin dia sebut, orang ni begini. Kalau yang tak baik dia tak sebut. Kita pun begitulah juga, kena belajar lah daripada sikap ulama kita.
Kalau yang tak baik seseorang tu jangan sebut, sembunyikan. Dalam hadis banyak kelebihan orang yang menyembunyikan kekurangan saudara dia. Allah akan tutup kekurangan dia di akhirat nanti. Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup orang muslim, menutup maksudnya menutup kekurangan dia, keaiban dia, kejahatan dia. Kalau dia tu bukan ahli dia lah, bukan jadi kebiasaan dia. Kalau jadi kebiasaan dia pencuri, kena sebut. Kena berhati-hati dengan dia tu. Kena sebut, itu lain. Ini satu kesalahan yang Allah takdirkan telah berlaku ke atas dia. Orang lain pun boleh berlaku juga. Cuma Tuhan tak takdir ke atas dia. Bukan perangai dia begitu pun biasanya, tapi Tuhan nak uji dia. Nak uji dia, uji ibu bapa dia, uji orang sekeliling dia. Uji. Kalau macam tu, kena berhati-hati. Jangan disebut. Kesalahan sekali saja, nak ditoju-toju, sampai jadi buruk nama dia, tak boleh gitu. Tapi kalau sudah jadi tabiat dia, sudah jadi perangai dia dah membahayakan, itu boleh sebut. Kena sebut. Kalau macam tu, tak boleh tak sebut. Usahakan kalau bahaya begitu. Kalau nak kahwin pun, Nabi ada sebut, Nabi sendiri ada sebut. Nak kahwin, perempuan tu kita tanya dia, ada 2 orang melamar dia, siapa saya nak terima dia, wahai Rasulullah? Dia berkata, siapa? Orang ni. Abu Jaham itu tongkat sentiasa ada di atas bahu. Jadi tak letak tongkat atas bahu. Yang seorang lagi Muawiyah tu Su'luk kata dia, papa kedana dia ni miskin sangat dia. Kalau kamu nak terima cadangan saya lah, kamu kahwin dengan Usamah lah, Nabi kata. Dia pun terima cadangan Rasulullah, dia kahwin lah dengan Usamah. Yang 2 orang tadi Nabi sebut keburukan dia. Cuba tengok kekurangan dia. Tak apa, sebab dia orang nak kahwin, dia nak hidup sepanjang hayat. Ada kes-kes tertentu kita boleh cerita. Ada keadaan-keadaan, bukan semua keadaan. Misalnya dia nak jadi calon kan, misalnya nak jadi wakil rakyat ni, ada satu tabiat dia yang buruk sangat. Kita boleh cerita, tapi kena berhati-hatilah. Mungkin dia sudah bertaubat, kau tengoklah dulu. Ni kalau tidak, memang perangai dia masih lagi dia begitu. Perangai dia tu bahaya kepada orang lain, boleh. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang tidak disengajakan, maklumlah sebagai manusia ada kelemahan, itu kena sembunyikan. Tengok Rasulullah tadi dia sebut, yang ni tak letak tongkat dia sentiasa di atas bahu. Apa maknanya? 2 makna. Setengah ulama kata maksudnya dia ni jenis perongos. Dia kata panas barang, dia boleh pukul tu, dia boleh pukul maksudnya. Itu dia boleh pukul orang. Jadi nak kau perempuan lelaki yang suka pukul ni, taklah sampai perikat dera, tapi pukul pun tak mahu dah. Jadi ringan tangan. Satu. Lepas tu sahabat boleh ke berlaku sahabat ni macam tu? Apa salahnya, dia manusia. Sahabat ni bukan semuanya terus jadi baik. Bila dia Islam terus jadi baik, paling sempurna. Tidak. Dia melalui proses dia. Tak sama orang ni. Mungkin dalam masa sekejap dia sudah jadi baik. Ni mungkin bertahun-tahun. Tak sama. Tapi itu satu pendapat saja. Satu lagi kata, maksud dia tak letak ni tongkat dia sentiasa di atas bahu. Ni orang suka berjalan, dia orang perjalanan, musafir, suka bermusafir. Dia tak lekat di rumah, dia suka pergi sana mengembara. Setengah-setengah orang perempuan dia tak suka macam tu. Dia suka nak duduk bersama dengan suami dia, duduk bercakap sentiasa, pergi sana sini berdua-dua. Dia suka begitu. Tapi setengah-setengah orang perempuan tak kisah. Tak apalah dia mengembara, dia boleh bawa balik benda-benda di sana, kita boleh dapat yang orang lain tak dapat, dia kata. Ada juga orang macam tu. Ni acik nasi lauk saja, nasi tanggal saja tiap hari. Ni dia bawa balik yang luar negara, yang orang lain tak dapat. Dia suka mengembara, biarlah.
Kita pun susah juga kalau dia ada sama-sama sentiasa, setiap hari kena masak. Dia pergi ikut tu. Ada juga orang sebab tu tak sama orang. Yang Muawiyah dia kata Su'lu miskin. Muawiyah pada ketika tu miskin. Miskin pun satu kekurangan juga sebenarnya. Ada orang tak suka, ada orang tak kisah sebab dia kira dari sudut lain. Nak cerita dengan Nabi, cerita kepada dia. Boleh cerita benda macam tu. Sebab orang ni nak hidup sama-sama mati ni kira. Jadi boleh kita sebut kekurangan itu di tempat-tempat yang sepatutnya. Tapi kalau tak patut, janganlah kita sembunyikan keaiban orang tu. Pahala besar, ada ganjarannya. Besok kesalahan kita pun ada juga kan. Kesalahan kita besok lagi teruk. Tuhan tunjuk orang nampak seluruh pada mahsyar tu, nampak semua. Di padang mahsyar bukan seperti dalam dunia ni. Dalam dunia ada yang sudah mati, yang mati tu habis cerita tak nampak dah. Tak tahu dah apa yang berlaku atas dunia ni. Ada yang tak lahir lagi, nanti tak nampak lah, tak tahulah cerita. Yang semasa saja dapat lihat, dapat tahu, kalau tahu pun. Sebab itu tak berat dalam dunia ni. Tapi kalau di mahsyar nanti semua hidup semasa bersama-sama. Semenjak ada sampai akhir zaman ada di situ. Dan Allah bagi nampak semua. Kita kata nak nampak macam mana? Ramai sangat ni. Dunia mana pula ni? Itu tidak jadi persoalan. Dalam Quran sudah sebut, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari ditukarkan bumi ini dengan yang lain. Jadi maknanya bukan inilah yang dia hancur semua. Macam mana kita pergi ke sana? Kehendak Tuhan. Dan macam mana kita nampak semua? Sekarang ni pun boleh tengok dalam satu bangunan lain ni. Dia boleh tengok dalam skrin ni apa berlaku di lorong itu, lorong ini, nampak semua. Tak boleh. Di tempat lain yang dirakam itu, di rakam itu, tapi semua nampak, semua orang nampak. Boleh sekarang ni pun boleh. Dengan kuasa Allah, apa salahnya kalau dia dapat tunjuk benda tu? Benda-benda ni, penemuan ataupun pencapaian manusia dalam sains dan teknologi banyak membantu kita, menyokong, menguatkan iman kita lagi sebenarnya. Sebab apa? Kita mudah nak faham. Orang dulu tak faham macam mana boleh nampak semua di tempat mana-mana pun nampak. Di ketika tu, tidakkah kita nak Tuhan tutup kesalahan kita tu? Kalau dia tak tutup, malu tunjuk semua depan orang. Bukan macam dalam dunia ni, macam sebut tadi tu, semua orang semenjak Nabi Adam sampai ke kiamat ada semua nampak. Kalau Tuhan tak sensor, dia ada sensor. Ini pun kemajuan juga. Tadi sudah memang ada gambar kita masuk dah dalam rakaman itu, tapi dibuat bahagian. Kita nak tunggu, dah tunjuk dah, kita tunjuk. Ketika tu teruk kalau tunjuk, tiba-tiba tak ada, langkau, lompat. Orang tak tahu, orang tak perasan. Kalau tak ada benda tu pun boleh. Tiba-tiba tak ada, lega kita. Tuhan sudah hilangkan, hapuskan bahagian itu. Sebab apa? Sebab kita bertaubat. Tak nampak lah. Tapi kalau nampak macam mana? Orang-orang yang menganggap kita lebih sangat, macam mana kalau dia nampak kita tu? Terus malu kan? Sebab itu penting. Salah satu cara kita nak Tuhan tutup kesalahan kita, tutuplah kesalahan manusia dalam dunia. Saudara-saudara kita, Nabi sebut Muslim, man satara musliman, orang Muslim, kehormatannya sangat besar, kena jaga. Dan akibat dia ataupun hasil dia, faedah dia sangat besar di akhirat nanti. Itu disebutkan di dalam hadis. Jadi yang tadi, yang mencuri tadi zaman Rasulullah ada seorang perempuan namanya Fatimah. Dia mencuri, nak potong tangan. Ketika itu Usamah pergi, adalah orang yang cerita, dia kata kalau siapa dia kalau boleh berkira lah dengan Rasulullah, pujuk Rasulullah ataupun ubahlah hukum ni biar jadi macam lain.
tidak dalam bentuk potong tangan. Jadi mereka fikir-fikir kalau ada pun orang yang boleh, yang rapat dengan Rasulullah, Usamah. Sebab Usamah ni Nabi kasih kepada ayah dia lagi. Ayah dia tu Nabi pelihara daripada kecil lagi. Itulah anak angkat dia. Ayah dia namanya Zaid bin Harithah. Dia sayang kepada ayah, dan sayang pula kepada anak. Zaid dengan Usamah ni tak sama rupanya. Kebetulan tak sama. Banyak cerita lah. Cerita lain pula tu. Cerita lain pula. Yang kita nak ini saja. Biarlah. Itu lain kali. Yang kita nak je ni. Jadi kalau boleh kita pergi bercakap lah dengan Usamah. Biar Usamah bercakap dengan Rasulullah SAW. Minta ditukar ke atau macam mana. Biar jangan potong. Nabi SAW bila Usamah pergi cerita dengan dia, marah. Sehingga dia kata, kalau Fatimah binti Muhammad pun buat kerja macam ni, tangan dia aku potong. Sebab apa? Sebab perempuan tu nama Fatimah. Bukan Fatimah itu saja, ini masalah hukum Allah. Kalau Fatimah anak aku pun aku laksanakan hukum. Kamu jangan duduk nak bagi syafaat. Tashfa'u fi haddin, atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah kamu nak bagi syafaat untuk tolong orang melepaskan hak salah satu daripada hukuman yang ditetapkan oleh Allah? Nabi marah. Lepas tu Usamah serik. Tak mahu dah dia. Tak mahu dah dia. Rupanya ada hukum-hukum ni tak boleh kita nak kurangkan. Ya, dia tetap macam tu. Kalau kita buat macam lain pun tak boleh. Itulah yang dipanggil hukum hudud, had. Kalau dia kata kerat, tak boleh buat macam lain. Bunuh pun tak boleh. Lebih teruk lagi. Atau lebih ringan, kita kena bayar saja. Tak boleh. Tak lepas. Tanggungjawab terhadap Allah dalam masalah tak akan lepas. Kalau pilih cara lain, dia kena macam tu. Ada setengah-setengah hukum boleh bertukar. Boleh pilih. Itu dipanggil hukum lain, ta'zir. Boleh. Hukuman qisas boleh juga. Kalau dimaafkan oleh Tuhan juga. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Itulah kita. Boleh. Dia bunuh ayah. Tak apalah, ayah anak kata tak apalah. Saya maafkan. Tak payah kena bunuh balaslah. Itu qisas lain. Tapi hukum had tak boleh bunuh. Itu cerita. Mana dalil? Tadilah. Salah satu dalil, Nabi SAW marah. Dan dia kata, kalau Fatimah binti Muhammad pun buat macam ni, dia akan potong tali. Maknanya, sahabat ada mencuri. Tapi dah dia mencuri, dah dia kena potong tangan tu, dia tak boleh diampun oleh Allah kah? Tak ada siapa kata begitu. Lepas tu dalam hadis disebut dia jadi baik. Dia jadi baik. Dia selalu pergi keluar masuk ke rumah Rasulullah SAW dan baik dengan Aisyah, isteri Nabi SAW, perempuan tadi. Dia baik. Tapi dia telah menjalani hukuman dalam dunia. Kalau tidak menjalani hukuman itu, boleh jadi besok di akhirat nanti dia kena. Nabi SAW kata dah, hukuman had itu fahuwa kafaratullah. Dia menjadi kafarah kepada seseorang itu kalau dia menjalani hukuman dalam dunia. Tapi setelah dikuat kuasa lah. Kalau tidak dikuat kuasa tak boleh. Dia ada peraturan dia pula. Bukan senang. Jadi kalau orang mencuri, kita pun tangkap dia, kita potong tangan dia. Tak boleh macam tu. Dosa besar pula. Siapa kita yang nak buat macam tu? Siapa? Ini tanggungjawab pemerintah. Kalau pemerintah tak buat, tak boleh. Orang lain tak boleh buat. Parti tak boleh buat. Jemaah mana-mana tak boleh buat. Dia kena negara. Ada negara. Pemerintah yang berdaulat. Kalau tidak macam tu tak boleh. Kalau dia tak mahu buat, kena ada sebab lah. Jangan tak mahu buat. Tak boleh. Dosa besar. Pemerintah mana-mana pun Islam bertanggungjawab. Dia tak boleh memusuhi hukum. Kalau alasan lain tak cukup sebab syarat itu lain, tak boleh terima. Nak tolak tak boleh. Sebagai seorang Islam, ikutlah dia siapa pun, tak boleh tolak. Itu hukum had macam tu, berat.
Tak boleh diubah, tak boleh ditukar. Kalau tukar, tak lepas tanggungjawab dia. Dia sebagai pemerintah, Allah akan tanya dia, kenapa kamu tak buat? Kalau dia boleh jawab, alhamdulillah, selesai. Tak apa. Kalau dia tak boleh jawab, susahlah situ, lekatlah situ. Dia boleh jawab misalnya benda lain pun sama juga. Bahkan rukun, haji itu kan rukun. Haji rukun, mana kena buat sebagai seorang Islam, rukun Islam. Tapi kalau tak cukup syarat, dia tak pergi haji, tak salah. Allah tidak akan seksa dia kerana dia tak pergi. Tapi biar tentu, biar pasti memang tak cukup syarat, biar ada usaha ke arah itu. Sebab nak menyempurnakan Islam kita ni kena cukuplah rukun. Jangan tidak usaha, kena ada usaha. Begitu benda ni. Kemudian, dan tidak sempurna pula iman seorang pemabuk ketika ia minum arak. Ketika ia minum arak, ketika ia minum arak, jadi ketika itu tak sempurna ya. Ketika lain boleh jadi dia sempurna, atau boleh jadi dia semakin teruk. Itu terpulang kepada masing-masing. Terpulang kepada masing-masing. Bagaimanapun pintu taubat sentiasa terbuka sesudah itu. Ini peluang yang Allah bagi kepada kita. Ini menunjukkan taubat itu ada maknanya dia Islam lagi. Hadis ini sendiri menunjukkan dia Islam lagi. Kalau dia tidak Islam, taubat buat apa? Taubat pun sia-sia saja. Orang kafir taubat jadi apa? Ini dia kata pintu taubat masih lagi terbuka. Maknanya orang yang melakukan maksiat masih ada harapan. Bukan tak ada harapan dia nak jadi baik. Seseorang tu boleh jadi baik dengan bertaubat, berhenti buat benda-benda macam tu. Jangan pula kita kata elok juga kalau kita tak tahu gambar, kita buat dulu dosa, lepas tu kita bertaubat. Jangan pula kata begitu. Ini saya sudah dengar ini, jadi saya sudah tahu lagi ni. Kalau saya tak tahu, mungkin lebih baik saya buat maksiat ini. Jangan. Nasib baiklah kita tak pernah melakukan kesalahan-kesalahan itu sebab kita belajar dahulu. Wujud nasib baik. Jangan kata sebabnya begini, kita tak tahu bila kita nak mati. Kalau kita buat kesalahan tiba-tiba mati situ, macam mana? Mati dalam keadaan dosa. Oh, berat tu. Tak maulah macam tu. Betul, terima taubat, tapi kita tak tahu kita sempat ke tidak bertaubat. Dan kadang-kadang kita terkena dengan sesuatu benda yang salah ni, dia jadi macam giat, payah nak tinggal. Maka berterusan. Makin hari makin banyak dosa kita. Itu tak mahu tu. Sebab itu jangan cuba. Kalau tak kena, alhamdulillah, mujurlah. Nasib baiklah Allah selamatkan kita daripada dosa itu. Kena anggap begitu. Jangan anggap alangkah baik kalau kita tak tahu, lepas tu kita sempat buat juga, dapat juga merasa. Benda-benda dosa ni tak perlu rasa. Tak perlu rasa. Agaknya kira-kira nak mudah faham macam dadah lah. Tak perlu rasa, tak perlu cuba. Mungkin kalau cuba tu jadi macam lain. Mungkin. Lepas tu kalau mati dalam keadaan tu macam mana? Sebabnya sebab tu Allah buat sentiasa ada yang muda mati, bukan yang tua saja mati. Terutama zaman kita ni lagilah mencabar. Banyak sangat sebab-sebab untuk mati tu. Banyak sangat. Naik kenderaan, melanggar, aksiden, mati. Jatuh bangunan, mungkin kena karut dan sebagainya. Banyak sangat. Yang dulu tak ada semua tu. Kalau kata melanggar unta, tak mati, jatuh patah gitu saja. Tapi dunia sekarang ni tidak. Mati tu dekat sangat. Kita tak tahu nak mati macam mana. Jadi janganlah buat dosa seboleh-bolehnya. Bukan kata kepada orang lain, saya sendiri pun macam tu juga. Semua kita terdedah kepada ujian Allah SWT. Minta jauh daripada ujian-ujian macam ni. Ujian yang tak mampu kita pikul.
Kalau nak ujilah dengan yang kita mampu pikul, mampu kita hadapi. Yang tak mampu tu yang tak ada guna lah, tak ada faedah lah untuk dunia akhirat, tak perlu lah. Yang macam tu jangan cuba. Kalau cuba, bahaya, jadi macam dadah lah. Ada kadangnya begitu, benda-benda kesalahan itu begitu sifatnya. Bila kita buat, payah nak tinggal. Jadi berlarutan dalam keadaan kalau mati. Itu takut. Takut sangat. Atau lain-lain minuman yang memabukkan, ia tidak semestinya bernama arak. Begitu juga dengan mengambil sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal dengan cara-cara yang lain, seperti memakannya, menghisapnya, atau menyuntiknya pada mana-mana bahagian badan. Tak kira lah, asal jadi hilang akal, seperti minum arak. Ini jadi dosa besar semua. Tak boleh. Ketika seseorang itu melakukannya, tentu dah pada ketika itu imannya tak sempurna. Sedangkan kita tak mahu. Kalau boleh, biar sempurna sepanjang masa, biar sempurna. Kita tak mahu bergelak walaupun satu malam dalam kehidupan. Tak mahu. Sudah biasa dah dengan cahaya. Teruk sana kalau tak ada cahaya, gelap, tak mahu. Begitulah sepatutnya. Kita hidup ni begitulah sepatutnya. Maksudnya ialah orang yang melakukan maksiat-maksiat yang tersebut itu perlu bertaubat. Taubat mereka juga akan diterima jika ia menepati syarat-syaratnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan taubat kepada mereka kerana Dia tahu kelemahan manusia untuk melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Dia tahu. Taubatlah satu-satunya cara untuk mereka melepaskan diri daripada dosa-dosa besar. Oleh itu, ia perlu dilakukan dengan seberapa segera. Kata Imam An-Nawawi, orang-orang Islam bersepakat tentang taubat daripada dosa-dosa besar itu boleh dilakukan. Biar bagaimana banyak sekalipun dosa kita, besar mana pun boleh. Sepakat itu, tak ada khilaf. Rukun-rukunnya ialah berhenti daripada melakukannya, menyesal dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Sekiranya seseorang itu telah bertaubat daripada sesuatu dosa, kemudian ia kembali melakukannya, taubatnya yang dahulu itu tidak terbatal. Itu jadi dah. Kita taubat yang lain dah pula. Begitu. Atau kita minta lagi supaya kalau Tuhan tak ampun lagi yang dulu-dulu, dia hapuskan semua. Begitu caranya. Sekiranya seseorang itu telah bertaubat daripada sesuatu dosa, taubat memang boleh dilakukan untuk membebaskan diri daripada dosa-dosa besar selagi seseorang belum berada dalam keadaan nazak. Kalau sudah nazak, tak boleh. Inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Masa kita cukup lah azan. Jadi kita berhenti setakat itu. Wallah.